daripada Pak An. Okey Pak An, so next adalah pemilihan untuk top daripada liga lain. Okey, sebab liga lain pun mengalami situasi transfer keluar masuk kan. So yang paling menarik first kali aku nak sentuh tentang La Liga. Okey. Real Madrid kehilangan Ramos, Varane. Kita ingat, okey ni Barca boleh pergi ni. Barca pula kehilangan Messi. And then sekarang dia seolah-olah memberi ruang kepada Atletico punya lah ni. Kan? Okay, so senario ni berlaku dalam La Liga. Benda-benda ni berlaku. Pandangan kau macam mana persaingan La Liga season ni? Bagi Pan, mungkin La Liga pada kali ini kita boleh nampak still lagi top 3 Real, Barca, Atletico. Tapi Pan nak tengoklah kelab seperti Sevilla, Villarreal dan juga nama kelab-kelab tu dah lama sangat tak baik kan. Sevilla, Villarreal dan juga Real Sociedad. Kita nak tengok pada season kali ni mereka dapat at least orang kata top 6 tu macam England. Maksudnya persaingannya sangat rapat. Persaingannya sangat rapat. Dan mungkin season kali ni kita tak terkejut kalau Atletico Madrid mempertahankan kejuaraan. Kita tak terkejut sebab mereka punya signing kali ni pun very very solid juga sebenarnya. Okay. Real dengan Barca ni macam mana dia nak mengisi kekosongan Messi? Real kita tahulah. Barca kita tahu dia dapat Aguero, Memphis Depay kan. So mungkin kita nampak okay dah ada cover kat situ. Real ni macam mana dia nak mengimbangi dua centre back tu? Okay, kalau Real dia punya centre back yang tinggal Nacho dengan Eder Militao. Dan ada yang loan ni seperti Jason Vallejo yang dah main Olimpik itu, tapi kita tahulah apa jadi kat Olimpik waktu tu kan. So boleh kata Real kalau untuk centre back dia boleh cari seorang centre back tapi dia terpaksa menerima hakikat, dia terpaksa mencari centre back yang harganya murah. Yang boleh kata standardnya bukan standard, nampaknya bukan standard Real ataupun mungkin standard Real tetapi untuk long term, maksudnya defender muda lah masuk Lambat nak naik tu. Lambat lah dia nak naik. So sebab Real kita tahu dia punya financial dia walaupun dia dalam krisis tapi tak seteruk Barca. Sebab Real dia punya finance dia agak surong sikit lah sebab untungnya Real sebab season lepas dia jual player je. Dia tak beli player, dia jual je player. Dia jual dan kita pun tahu Real dia tengah upgrade stadium dia sekarang ni tengah upgrade. So boleh kata duit banyak habis kat upgrade stadium lah. So mungkin pada season kali ni kalau Ancelotti nak berbelanja dia kena cari seorang defender yang muda, yang murah. Ataupun dia boleh pilih mana kelab yang ada masalah kewangan macam Inter kan. Kita pun tahu Inter yang ada masalah kewangan. Dia boleh attack lah Inter tu sebab dia mungkin akan jual pada bargain price. Kita pun tak tahulah. Maksudnya kita tak akan terkejut lah defender macam Milan Skriniar ataupun Stefan De Vrij akan masuk Real. Kita pun tak tahu, kita tak tahu lagi macam mana kan. Tapi kita pun tahu Real pun dia ada akademi. Kalau macam Barca, La Masia. Kalau Real, La Fabrica. La Fabrica ni yang famousnya Raul lah sebagai dia punya graduate kan. Raul, Guti semua kan. Cumanya kalau kata defender, kalau tengok yang defender Real sekarang ni lah, yang defender muda ni, ada yang boleh pergi jauh. Tapi itu semua kita tengok macam mana Ancelotti nak gamble. Sebab kita tahu Ancelotti ni dia mungkin kalau AC Milan dia mungkin terkenal dengan reputation develop player muda boleh pergi jauh. Tapi sebabkan dia seorang manager yang bernama besar, dah manage Real untuk kali yang kedua, dah manage Bayern, dia lebih kepada banyak berbelanja. So kita tak tahu macam mana planning Ancelotti, Don Carlo, orang gelar sebagai Don Carlo kan. Tapi kalau kata Ancelotti dia berani gamble untuk develop seorang defender muda, tak mustahil boleh mengisi kekosongan Varane dan juga Ramos. Sebab kalau tengok defender lain seperti Nacho dah tua dah, tak boleh buat apa dah. Tapi kalau defender lain seperti Eder Militao, Joseph Vallejo, Eder Militao tu boleh ganti tempat Varane. Joseph Vallejo boleh ganti tempat Ramos. Tapi kita fan Real kena sabarlah sebab kita tahu Real bila kehilangan dua defender terbaik ini, dia memerlukan masa untuk recover. Bukannya recover ni macam satu game menang, lepas tu kita akan menang selamanya. Taklah macam tu. Mengambil masa juga. Macam dulu waktu zaman Real dia
kehilangan siapa ke nama? Apa dia tu? Tapi dia DM lah, famous di main dengan Chelsea. Makelele, yes. Waktu Makelele, Real yes. kehilangan waktu Real kehilangan Makelele. Ramai orang kata, kenapa Real jual Makelele sedangkan Makelele tu engine team. Tapi bila nak mencari Makelele tu berganti tak ada. Rupanya dah ada seorang, Casemiro. Yes, Casemiro tu yang menggantikan Makelele. So Real akan menghadapi masalah sama macam Makelele bila dah keluar kelab. Macam tu lebih kurang. Okay, so top 4 untuk La Liga, pilihan Pak An. Okay, kalau top 4 La Liga, kita mula nombor 1 lah. Nombor 1 paling senang, Atletico lah. Atletico boleh senang. Okay, Saya yakin Atletico akan mempertahankan kejuaraan. Dan kali ini dengan signing dia hanya tambah Rodrigo de Paul, pemenang mereka. Memang salah satu signing yang hebat lah. Dan kita tahu Simeone memang dia ada sangat satu very good bond dengan player-player Argentina. So tak terkejut lah dia akan pergi lebih jauh. Dan sekurang-kurangnya kita boleh tengok Trippier julang satu lagi piala. Okay, Number 2 mungkin Real Madrid lah kali ni. Number 2 Real Madrid lah. Real Madrid. Sebab Real Madrid kita tahu sekarang ni dalam proses pembinaan semula dan boleh kata lepas post Zidane, zaman Don Carlo, mungkin masa ni mungkin kita boleh kata Real mungkin nombor 2 bukanlah teruk sangat pun sebab kita tahu kualiti tim La Liga dengan tim-tim lain memang agak jauh berbeza lah. Dan kita pun takkan pelik kalau Real boleh menang lawan tim-tim kecil. Tapi bila dia berjumpa, tapi kadang-kadang Real juga ada pernah kejutan jumpa tim kecil, kalah. Jadi itu antara struggle yang kena hadapi dah buat Real untuk masa ni. Jadi nak mengharapkan dia champion untuk Real sama ada season ni, sama ada season depan ataupun season satu lagi. Sebab macam kita cakap tadi lah, masalah defender dan konsistensi player front. Sebab kita tahu front semua macam Hazard masih nak dapat balik game. Lepas tu macam attacking semua masih lagi muda. Macam Vinicius Junior, lepas tu Rodrigo masih lagi muda. Number 3 Barcelona. Sebab Barcelona serius memang dah agak kita tahu Barcelona akan sampai satu zaman tak ada Messi. Tapi ada berita yang kata Aguero mungkin akan keluar semula. Ada rumor. Sebab agreement yang dia masuk Barca tu tiba-tiba jadi lain pula sekarang. Kan? Sebab dia sekarang ni Barca dia masalah dia financial fair play yang ditetapkan oleh La Liga. Financial fair play La Liga dengan UEFA ni memang berbeza lah. So bila kata berbeza, La Liga ni dia punya financial dia lagi ketat sebab kita tahu La Liga ni dia punya financial, maksudnya Liga-Liga Sepanyol lah senang cerita. Kalau kita lihat macam statistik kelab-kelab bawah di Sepanyol sendiri, banyak kelab yang bankrupt selepas financial fair play ni dilaksanakan. So nampaknya memang sebab kita pun tahu ada setengah-setengah kelab yang lama macam kita pernah sebut macam tipu La Corona, lepas tu Mallorca dan sebagainya kan, dulu nama pernah top kan, tapi tiba-tiba jatuh sebab masalah kewangan. Jadi sebab tu La Liga dan juga Liga Sepanyol yang lain dia terpaksa ketatkan lagi financial fair play untuk mengelakkan berlaku overpay lah seperti yang kita tahu sebelum ni. Maksudnya kalau kita nak tengok tipu La Corona nak naik tu ambil masa sikit lah. Tapi kalau kita balik pada cerita Barca tadi, sebab keadaan Barca sekarang ni bab number 3 tu memang tak boleh buat apa lah sebab memang kita tahu nak bersaing tu agak payah. Tetapi Barca dia sebenarnya dia punya akademi La Masia tu dah power dah. Maksudnya dia boleh balik pada zaman Pep sebab Koeman dia sanggup develop player muda. Tapi dia ada ramai player yang orang kata fresh player, maksudnya player yang jarang main dan player tu bergaji-gaji tinggi. Sebab ada setengah player ni dia tak nak keluar. Tak nak keluar satu hal, potong gaji pun tak nak. Sampai satu tahap Messi dah potong gaji pun tak dapat Messi. Tak boleh buat apa. Memang boleh kata itu antara krisis-krisis dalaman Barca lah. Sebenarnya krisis Barca ni banyak sebenarnya nak dikatakan. Tapi itu boleh sentuh daripada sudut player dan daripada sudut inilah kedudukan tim. Jadi kalau dari kedudukan tim, Barca mungkin terpaksa berpuas hati untuk nombor 3 lah pada kali ni. Mungkin nak tengok jugalah macam mana Barca boleh survive tanpa Messi. Nombor 4 kan?
Okay, nombor 4 mungkin pilihan Pan agak mengejut, tapi nombor 4 kali ni adalah Real Sociedad. Real Sociedad bukan Sevilla. Mungkin bukan Sevilla pada kali ni. Bukan nak kata Sevilla tak power. Sevilla pun power. Tapi Sevilla nak bandingkan Real Sociedad. Sevilla dia punya player je dibarisi oleh oleh kebanyakan veteran lah. Kalau kita tahu apa Ivan Rakitic dah balik kampung. Lepas tu player-player lain macam Isen Navas. Lepas tu kita tahu apa Lamela masuk semula kan. Orang lama. Bila kata orang lama ni kira kalau nak kata nak bersaing untuk juara Liga agak impossible. Tapi untuk sport UCL lagi impossible sebab apa nak kata dia Sociedad kenapa layak nombor 4 sebab satu tim muda dia main Liga Division 2. Orang first time dengar dia Sociedad B naik Division 2. Biasa yang naik Division 2 ni macam apa Real Madrid, apa Casilla kan, Casilla, lepas tu apa Barca B. Ini tiba-tiba Real Sociedad B. Maksudnya memang boleh kata Real Sociedad ni dia macam dia nak jadi macam orang kata kelab apa tak ingat tapi orang kata macam yelah macam Soton kan. Soton kan kita tahu dia develop player yang muda-muda jadi power kan. Real Sociedad kan jadi macam tu sebab kita tahu Real Sociedad ni antara player yang famous daripada situ Griezmann, Xabi Alonso. Jadi kita pun tahu Real Sociedad dia pernah menang Copa del Rey. Menang Copa del Rey. Jadi kita tahu dia punya cita-citanya agak tinggi sikit lah. Dan tak mustahil dia akan ambil spot untuk Liga Juara-Juara macam season 2013-14 waktu dia Griezmann. Macam sekarang ni Real Sociedad dia ada ni lah siapa Oyarzabal. Lepas tu dia ada saya ada lagi Mikel Merino. Lepas tu dia ada ada Adnan Januzaj dengan ni ex Arsenal Nacho Monreal. Maksudnya dan jangan lupa ada seorang lagi forward Alexander Isak. Sweden. Yeah, Sweden. Kalau tengok tim apa dia Sociedad ni memang boleh challenge untuk top 4 sebab dia punya setiap player yang sebut tu masih lagi muda dan future dia agak cerah. Kecuali Monreal lah sebab Monreal dia boleh bagi experience pada tim. Jadi dia Sociedad akan nombor 4. Okey, baik. Itu dia pilihan Pak An untuk top 4 La Liga. Yang mana agak menarik transfer La Liga ni sebenarnya. Pilihan juara Serie A season ini. Apa dia, Pak An? Pak An akan pilih satu tim ni di mana mungkin ramai orang akan terkejut tapi Pak An suka tim ni dalam PES pun Pak An akan pakai tim ni.